mendirikan solat secara berjamaah. Kita juga diberi peluang sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita diberi barakah oleh Allah insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Dr. Suki Usman di atas kesudian untuk sama-sama dengan kita pada malam ni. Sebenarnya kita berada pada bulan Muharram, walaupun kita dah masuk pada malam ke-19. Walau bagaimanapun dia tidak membutuhkan semangat kita untuk terus berada dalam keadaan meneruskan ataupun melakukan satu perubahan. Di mana yang kita tengok di dalam sejarah, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cukup besar di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini para jemaah sekalian, saya pun ucap terima kasih pada Dr. Suki sudi respon pada tempoh hari. Walaupun kita nak minta tarikh pada waktu weekend tak dapat. Pada malam ini walaupun malam bekerja, insya-Allah Dr. Suki insya-Allah ni di antara ibu-ibu ayah-ayah yang pencen dah. Masa mereka dengan masjid dan surau insya-Allah. Mudah-mudahan kita jangkakan selepasnya ada lagi yang hadir untuk sama-sama bersama dengan kita pada malam. Seperti mana yang kita maklum, perbincangan ataupun wacana lebih kepada forum ataupun kita sebut sebagai perbincangan sepenuh bulan Muharram, yang mana diberi tajuk seperti mana yang dimaklum, hijrah dan cabaran. Para jemaah sekalian, apabila kita membicarakan tentang hijrah, sudah pasti memperingatkan kita kepada sejarah yang berlaku kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tercatat di dalam sejarah yang begitu hebat, yang Nabi SAW mendapati dengan pelbagai ujian. Jadi kalau kita melihat hijrah itu merujuk kepada istilahnya perjalanan yang berlaku kepada kekasih Rasul kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat di sana ada beberapa tarikh yang disebut sebenarnya berlaku pada bulan yang disebut Rajab betul berlaku sebenar tarikh hijrah. Kenapa kita menyambut pada bulan Muharram? Justru untuk kita lebih mengetahui secara mendalam, saya pada malam ini untuk meneruskan kepada Dr. Suki untuk memberi penjelasan. Sedangkan kita tahu tarikh hijrah Nabi yang disebut di dalam kitab-kitab sirah di dalam bulan Safar, tetapi kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Apa kena dalam bulan Muharram itu dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh Doktor dulu beri huraian pada malam ini mengenai persoalan sedemikian. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Sabah selaku moderator program kita malam ini, Tuan Ketua Kampung, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Hilal, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa Surah Ihsaniyah, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua malam ini? Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah sihat dia datang tu. Kalau tak sihat duduk rumah, anak-anak cucu dah sapu minyak angin.
Kalau tak sihat lah kan, tapi alhamdulillah kita sihat. Saya baru dapat berita sahabat yang baru-baru ni pergi haji bersama saya, duduk satu bilik dia dekat dengan bilik saya, baru menghembuskan nafas yang terakhir. Baru dia tengok dasar ni, saya pun tengok dia, anak dia bagi tahu ayah dia baru kena heart attack. Semua ni tak ada macam tu, baru kena. Jadi maknanya itulah kehidupan kita tuan-tuan. Jadi bila kita sambut 1445 Hijrah ni, satu hakikat yang kita tak boleh nak lupa ialah bila berpindahnya kita 144 ke 1445, maknanya usia kita makin meningkat, umur kita makin singkat, kubur makin dekat. Itulah suatu hakikat yang kita tak boleh alpa atau kita tak boleh nafikan. Jadi bila mana Allah bagi kesihatan yang baik pada kita, syukur tuan-tuan, kita dapat sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Masjid Surau ni tuan-tuan, tempat yang paling mulia. Sebab tu kalau kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, kita nak kena selalu duduk di tempat yang seumpama ini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah di hari akhirat kelak. Iaitu salah satu daripada golongan tersebut ialah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hati dia bersentiasa bergantung dengan masjid, terikat dengan masjid. Masjid Surau ni duduk seronok, yang duduk di masjid ni rumah Allah. Jadi balik rumah pun teringat nak datang pula. Jadi tuan-tuan yang terahmati Allah Ta'ala, walaupun jauh sekalipun, saya rasa jauh saya main tadi sampai ke Kemoja. Tengok jalan Kemoja kan, sampai Kemoja dah kan. Sementara nak sampai kat sini tu, lalu Kemoja dulu. Jadi walau jauh ke dekat kan, yang pentingnya kita dapat memastikan bahawa kita manfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, sakit-sakit umur yang ada pada kita ni. Sebab kita pun tak tahu kita nak mati bila dan di mana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia nak meninggal dunia, tak tahu. Nak mati bila tak tahu, di mana tak tahu, waktu bila pun tak tahu. Maka dengan sebab itu kita ambil kesempatan sempena hijrah ini untuk kita melakukan satu penghijrahan, perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk kita, kalaulah kita ditakdirkan untuk berhijrah dari alam dunia ke alam barzakh, kita berhijrah dalam keadaan yang sudah mendapat redha di sisi Allah Ta'ala. Malaikat yang mari kepada kita tu malaikat rahmat, yang akan ambil nyawa kita dalam keadaan yang senyum, dalam keadaan yang wangi, bawa kain kafan yang harum semua. Kita nak macam tu. Kita takut wala'iyadzubillah kalau mari itu malaikat yang bengis, yang bau yang sangat busuk, wala'iyadzubillah min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada peristiwa hijrah. Bila mana kita sambut tahun hijrah ni, kita akan teringat hijrah Nabi SAW. Dan macam yang Ustaz sebut tadi, hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Ya betul. Sebab apa kita sambut bulan Muharram? Kita sambut bulan Muharram ni tuan-tuan, bukan sambut hijrah Nabi. Kita sambut tahun hijrah Nabi. Tahun hijrah, bukan bulan hijrah. Sebab kalau bulan hijrah, memang Nabi keluar dari rumah bulan Safar, hujung Safar. Kemudian Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba. 8 Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba. Nabi buat apa di Quba? Nabi bina masjid Quba. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar takwa. Kemudian 12 Rabiul Awal Nabi bertolak ke Madinah Al-Munawwarah, yang pada ketika itu dikenali sebagai Yathrib. Nabi disambut oleh penduduk Madinah dengan begitu meriah. Tala'al badru 'alaina. Sambung.
وجب الشكر علينا. Siapa? Oh, baca doa Madinah dah. Alhamdulillah. Macam kata Madinah ni mengalu-alukan kedatangan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tanggal bila ni Nabi sampai Madinah ni? 12 Rabiul Awal. Dan waktu tu juga Nabi bina masjid yang disebut sebagai Masjid Nabawi. Baik. Jadi persoalannya, sebab apa kita sambut Muharram, tak sambut Rabiul Awal? Tuan-tuan, bulan dalam Islam ni 12 bulan itu memang sudah ada dalam kalangan masyarakat Arab. Bulan Muharram dah ada, bulan Safar dah ada, Rabiul Awal dah ada, sampailah bulan Zulhijjah. Cuma yang tak ada tahun. Tahun tak ada. Sebab itu Nabi SAW lahir bulan Rabiul Awal kan? Tahun bila? Tahun Gajah. Sebab apa sebab tahun Gajah? Sebab umat Islam tak ada tahun. Bulan dah ada, sebut dah Rabiul Awal, dah sebut dah Rabiul Awal kan? Tapi tahun tak ada. Tahun tak ada. Jadi hanya waktu itu bila mana 55 hari sebelum Nabi lahir berlakunya peristiwa serangan tentera Abrahah, tentera bergajah. Maka tahun itu dikenal lagi sebagai tahun gajah. Itu saja. Dia tak ada tahun yang spesifik. Bulan dah ada. Masyarakat Arab dah kenal bulan Muharram. Muharram datang lepas Zulhijjah. Zulhijjah bulan haji, tuan-tuan. Zulhijjah bulan haji. Orang pergi haji, zaman dulu mungkin haji dah. Jadi bila balik haji ini bertemu dengan Muharram. Jadi semangat itu masih lagi kuat. Maka dengan sebab itu Muharram itu dikira bulan satu sebagai satu semangat selepas daripada haji untuk melakukan pengabdian ataupun melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-tuan, jadi sebenarnya bulan dah ada, tahun tak ada. Ingat tak bulan Islam, ingat tak? Muharram, Safar, ingat tak? Bulan Ramadan bulan berapa? Nampak macam tak mana ingat ni. Ogos berapa Ogos? 8. Oh cepat. Ogos 8. Ramadan? Mana bulan 8 lah nampak. Oh kita tak apa ingat ni pasal apa ni? Silat-silat nak bilang pun tak boleh bilang apa. Sampai terpaksa buat lagu boleh kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa? 9. Kita ni kadang-kadang kena buh lagu baru diingat, kita tak ingat. Sebab tu kadang-kadang budak-budak kecil dia boleh ingat daripada kita ni. Betul tak? Kita tanya anak Nabi berapa orang? Berapa orang anak Nabi? Allah, berapa orang tak tahu. Tanya budak-budak, dia tahu senangnya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Mereka lebih ingat daripada kita lagi. Sebab itulah ini datuk-datuk, nenek-nenek kena belajar kat cucu rasanya. Kena tanya cucu ya. Tapi bapak punya tahu atuk nak test tengok kamu kerti tak kerti. Benda kita yang tak kerti. Atuk nak test tengok. Suruh dia baca satu-satu. Oh dia pun semangat baca, kita belajar kat dia. Tak apalah, janji boleh belajar. Sebab kita nak ingat Nabi SAW. Tuan-tuan, sebenarnya tahun hijrah ini diasaskan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu 17 tahun lepas hijrah Nabi. Lama dah. Zaman Umar tu dah 17 tahun Nabi hijrah. Waktu tu baru Umar yang bertanggungjawab meletakkan kalender hijrah. Tu pun sebab apa? Sebab pada zaman Umar ni pemerintahan semakin meluas kan. Empire Islam ni makin banyak sampai tu ke Mesir. Ada Gubernur Mesir berhantar surat kepada Umar bertarikh 2 Sya'ban. Tahun tak ada. Sekali tengok pula surat lain pula 3 Rejab. Hari ni Sya'ban bila, hari ni Rejab bila, tak tahu. Tahun bila? Maka di situlah Umar berfikir perlunya kita meletakkan tahun. Nak letak tahun tu nak ambil lah sempena apa? Bukan nak ambil bulan apa ada. Bulan dah ada, tapi nak ambil sempena apa nak jadikan tahun yang pertama. Maka berbincanglah
ada berbincang dengan sepenuh kelahiran Nabi, ada berbincang, ada yang kata sepenuh perang Badar, ada yang berbincang dengan sepenuh Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Kesimpulannya, Sayyidina Umar memilih untuk menjadikan peristiwa hijrah Nabi itu sebagai satu peristiwa tahun Nabi hijrah itu dikira tahun yang pertama. Jadi maknanya bukan bulan. Kalau bulan Rabiul Awal kita sebut tadi, tahun yang Nabi hijrah itu dikira tahun yang pertama. Dan bulan Muharram memang dikategorikan sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam, sebab dia datang selepas Zulhijjah, selepas bulan-bulan haji. Bulan Muharram bulan yang pertama. Maka dengan sebab itu kita sambut 1 Muharram tahun hijrah, kita ingat peristiwa hijrah Nabi SAW. Dia yang jadi confused tu sebab kadang-kadang yang orang kata, kadang-kadang orang kata, saya ingatkan hijrah Nabi bulan Muharram, sebab dia tersilap faham lagu tema Mak Hijrah. Ingat tak lagu tema Mak Hijrah? Ingat? Orang tanya budak-budak dua, tanya orang tua ingat. 1 Muharram detik permulaan. Betul? Perkiraan tahun Islam hijrah. Kemudian perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia duk ingat bahawa bila sebut 1 Muharram ni perpindahan Nabi dan umat Islam, dia kena baca separated, berasingan. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah. Itu satu ayat. Makna 1 Muharram dikira tahun baru hijrah. Okey, hijrah tu apa? Hijrah tu apa? Ditafsirkan pada ayat berikutnya. Hijrah itu ialah perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu masuk hijrah. Bukan maknanya Nabi hijrah bulan Muharram, tidak. Kan? Dah. Cuma kena baca secara berasingan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak kisahlah tarikh apapun yang berlaku, yang pentingnya bagaimana Umar memilih peristiwa hijrah Nabi itu. Sudah tentulah Umar melihat peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat penting. Bila dijadikan sebagai peletakan tahun kalender hijrah, maknanya orang akan ingat sampai bila-bila tentang peristiwa hijrah. Dan kita pun sampai hari ini tuan-tuan, kita akan terus ingat tentang hijrah sempena kita menyambut 1445 hijrah tahun ini. Wallahualam. Okey, baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Suki di atas huraian ataupun penjelasan. Jadi Ustaz harap kita faham, walaupun kita tahu mungkin ada di kalangan kita keliru je Ustaz, kekeliruan sahaja, tapi yang sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu betapa di dalam sejarah Nabi SAW, hijratul Nabi SAW itu ada perkara yang perlu kita faham, yang perlu kita mengambil pengiktibaran. Okey, baik Dr. Suki, pada dalam satu hadis Nabi SAW ada bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang mana Nabi SAW bersabda, dan orang-orang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam konteks pembincangan kita pada malam ni, sebenarnya kita berada pada bulan Muharram, apa yang perlu kita laksanakan ataupun terjemah dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita menyambut hanya dalam keadaan perkiraan tahun hijrah, tetapi bagi nak memastikan realisasinya kita bersepenuh menyambut mahal hijrah, ataupun kita juga nak menepati daripada hadis Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Saya minta doktor dulu perjelaskan supaya kita tahu lebih maklum dan lebih dalam lagi, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Hijrah maksudnya berpindah, berubah. Hijrah Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah.
Sebab apa? Sebab satu ketika kota Mekah tidak dapat dilaksanakan tuntutan dan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu Allah perintahkan Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah, untuk membina satu masyarakat Islam dan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan rahmat Allah, selepas daripada itu berlaku penghijrahan yang sangat hebat, yang memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Sampailah Madinah menjadi sebuah negara yang dikagumi oleh negara-negara luar. Sampai satu ketika satu kumpulan, satu rombongan daripada berbagai negara datang ke Madinah, nak tahu, nak jumpa dengan Nabi SAW. Dan ada yang memeluk Islam dan sebagainya. Dan pada mereka awal yang negara Madinah, pada mereka awalnya Islamnya minoriti, akhirnya menjadi majoriti. Lepas pada itu berlaku pula Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Bila berlakunya pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, Nabi SAW mengungkapkan satu hadis. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya apa? Hijrah dalam konteks nak pindah tempat ke tempat, Mekah ke Madinah tak boleh lagi. Sebab dulu sahabat pindah dari Mekah ke Madinah sebab di Mekah tak boleh nak laksanakan Islam, di Madinah boleh, maka tu pindah Madinah. Sekarang ni semasa berlakunya pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, maka Mekah juga sudah menjadi negara Islam. Maka tidak ada halangan lagi untuk melaksanakan kewajipan Islam. Maka dengan sebab itu tidak ada hijrah lagi lepas pembukaan kota Mekah disebut oleh Nabi SAW. Hijrah dalam bentuk perpindahan dari Mekah ke Madinah itulah. Tetapi hijrah yang tetap wujud adalah walakin jihadun wa niyah, hijrah dalam bentuk jihad dan juga niat. Ini yang akan berlaku secara berterusan. Maka dua perkara inilah yang akan diaplikasikan dalam konteks kita sebagai seorang yang berhijrah, yang juga disebut oleh Nabi al-muhajir, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks hijrahnya. Kita laksanakan apa yang Allah perintah, kita tinggalkan apa yang Allah larang, dengan dua kekuatan apa? Jihad dan juga niat. Sebab nak hijrah ni tuan-tuan, nak tinggal benda haram ni contohnya, benda yang Allah larang ni, nak tinggal perlu kepada niat dulu, nawai itu dulu. Keinginan kena ada, kalau tak ada keinginan tak ada. Orang ada berjudi contohnya, dan kita ada keinginan nak tinggal, dia takkan tinggal. Dia takkan tinggal. Keinginan tu mesti kuat. Saya ada satu tempat dulu ada orang panggil ceramah Islam Merah di KL. So AJK beritahu saya, Ustaz dalam ceramah nanti Ustaz sebut sikit tentang judi. Saya kata pada okey kan. Babi jadi pandang jijik. Sebab apa? Apa dalam banyak benda harapannya babi saja dipandang jijik. Sebab apa? Ada kerana dia punya sifat dia tu, tengkuk pendek tu, dia punya hidung tu sombong tu kan. Tentu ada Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu orang Melayu ni kalau sebut babi marah dah. Oh marah. Dia kata Ustaz jangan sebut perkataan tu. Ada orang tengok saya, Ustaz jangan sebut perkataan tu. Saya kata nak sebut perkataan apa? Sebut khizir. Khizir bahasa Arab. Khizir bahasa Arab. Bahasa Melayu babi. Dalam kamus dia orang bahasa babi. Dah Ustaz kasar. Kalau kasar ni kalau kita guna dalam bentuk yang kasar, orang mati orang, babi memang kasar lah. Tapi kalau disebut elok-elok, babi kasar. Elok tak ada apa-apa. Tak mau pilih geleman, dia pandang jijik. Tuan-tuan, kita nak meninggalkan perkara yang Allah larang, kita kena tengok semua yang Allah larang itu kita tak kena pandang jijik. Macam kita pandang jijik pada babi, InsyaAllah kita boleh tinggalkan. Betul, nawai itu kena ada. Nawai itu bermula tu keinginan kita tu. Daripada keinginan kita itu barulah kita laksanakan.
Tuan-tuan dan rahmat Allah, umur kita makin meningkat. Bila makin meningkat ni, kalau boleh kita tak nak sia-siakan waktu-waktu yang berlalu dalam umur kita. Sebab tu kalau boleh benda haram ni, kalau jangan buat dah, sikit pun jangan buat dah. Yang kita perkara-perkara haram, apa juga, sama ada yang melibatkan hubungan kita dengan Allah ataupun yang melibatkan hubungan kita sesama manusia. As long as benda tu haram saja, benda tu Allah larang dah, jangan buat tuan-tuan. Sebaliknya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah suruh sekadar yang kita mampu. Tapi yang haram ni, mampu tak mampu kena tinggal. Memang kena tinggal, totally. Tuan-tuan, sebab itu bentuk penghijrahan, tuan-tuan. Bentuk penghijrahan yang perlu kita laksanakan. Sebab tu saya sebut tadi, bila Nabi kata pada kita, nak hijrah ni kena ada apa? Nawaitu, niat. Niat tu keinginan dan matlamat. Dan inilah perlu kita badai selalu, niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi kita nak pasang niat betul-betul, aku nak jadi hamba Allah, aku nak pastikan apa-apa perkara yang Allah larang, aku nak tinggalkan. So aku nak jaga mulut aku, nak jaga telinga aku. Kadang-kadang ni musim pilihan raya ni, orang tak jaga mulut. Election ni, kat ni, pakai ada pasang bendera lawan, pakai ada kutuk-kutuk antara satu sama lain. Oh, ingat hijrah, mulut jaga. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, bercakap benda baik atau diam. Jangan keluarkan kata-kata kecil. Kita berkempen dengan cara sihat, tak ada masalah. Nak kempen itu hak masing-masing, tak ada masalah. Kita nak pilih siapa calon kita, alhamdulillah tak apa. Tapi dalam masa yang sama, dalam suasana hijrah ni, kita jaga mulut kita. Biarlah kita berakhlak, biarlah kita contohi Rasulullah SAW, barulah ada keberkatan. Kalau tidak, tuan-tuan, Allahu Akbar, pilihan raya tapi dia bergantung tu sampai tak bertegur siapa. Bunyi apa? Weh, sini dekat dengan Subang lah. Oh, dekat airport Subang. Bunyi kalau apa, Hindustan tu kereta B. Sini dahsyat lagi lah, sini kita tolak. Oh, dekat airport. Dekat tak? Tak rasa dia jatuh. Sekat kan. Lalu kata bumbung kan. InsyaAllah itu. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab itu, kita nak supaya apa? Supaya penghayatan hijrah itu membawa kita kepada berkasih sayang sesama kita. Umat Islam ni dah lama dah bergaduh, tuan-tuan. Kita nak satukan kita. Sebab apa bergaduh itu benda haram? Nabi larang, Allah larang. Sebab itu antara tujuan hijrah juga Nabi nak bawa kasih sayang, perpaduan. Tuan-tuan tahulah Arab perang lama mana? Aus dan Khazraj saja 100 tahun. Sebelum Nabi hijrah ni, tuan-tuan, Aus dan Khazraj saja perang 100 tahun. 100 tahun. Arab jahiliah perang, mereka ni perang-perang semua, bergaduh saja. Nabi SAW diutus oleh Allah, yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka rahmat yang Nabi bawa tu, tuan-tuan, Nabi bawa kasih sayang, buang sifat-sifat mazmumah, benda-benda yang Allah larang dibuang. Akhirnya umat Islam jadi bersaudara, umat Islam jadi kuat, jadi hebat. Sampai hari ini kita terbayang kehebatan mereka. Sebab itu mereka mudah menewaskan musuh, mudah, dengan bilangan yang sedikit, tapi dengan adanya keimanan dan kasih sayang, mereka mudah menewaskan musuh. Tapi zaman kita umat Islam ramai, tapi musuh mudah menewaskan kita. Sebab apa? Keimanan makin terhakis dan kasih sayang juga makin terhakis. Jadi sebenarnya hijrah ini juga kita kena melihat bagaimana usaha mesti diteruskan. Dengan nawaitu kita, dengan niat kita nak melakukan perubahan dan penghijrahan, kita pastikan supaya kita melaksanakan apa yang Nabi sebut al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa jua yang Allah larang.
So kita senaraikan apa yang Allah larang ni. Itu utama dosa-dosa besar. Disebut oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa besar dia senarai satu. Kita tengok kita ada dosa besar, tengok satu-satu. Dan ada dosa besar ni kita tiga. Lepas tu baru tengoklah dosa-dosa kecil supaya kita tidak berkekalan dalam dosa-dosa kecil. Barulah kita benar-benar menepati konsep hijrah yang dikehendaki oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Okey, baik, terima kasih pada Dr. Suki di atas penjelasan Ustaz rasa para jemaah sekalian faham apa yang Ustaz maksudkan tadi. Dan kita tengok Ustaz ada menyebut pertama yang Ustaz dapat petik daripada Dr. Suki sebut tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini kalau kita tengok Dr. Suki menjadi satu orang panggil indikator dalam kehidupan kita. Apabila kita dengar hadis ni, maka sudah pasti kita faham apa sebenar hadis ni turun yang mana disebut oleh Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berada di bulan hijrah ini, maka mungkin di kalangan kita ni nak mula daripada mana benda yang baik tadi. Ada orang mengatakan mula yang baik dengan melangkah kaki ke surau. Ada orang mengatakan mula yang baik dengan cari ustaz datang di rumah hajar Quran. Ada orang kata mula yang baik berkawan dengan ustaz-ustaz. Jadi pada malam ni kita minta Ustaz Dr. Suki tolong perjelaskan dan bagi pandangan selaku baru berhijrah, kerana kita tahu ada amalan ataupun ada dosa sebelum yang kita pernah buat. Jadi starting dia punya nak mula tu daripada mana? Mungkin doktor boleh bagi pandangan dan cadangan untuk sama-sama kita bermula dengan niat yang baik dan keazaman yang baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masih okey lagi? Ngantuk dah? Tak ya. Biasanya bagi ilmu ni cepat mengantuk. Kalau tak mengantuk okey-okeylah kita sampai pukul 9 malam Ustaz sebut tadi Ustaz. Boleh tak? Boleh kan? Boleh tuan-tuan je boleh, saya balik awal lah. InsyaAllah. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam Al-Arba'in Awih tu, dia hadis nombor 1. Hadis nombor 1 innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hari ini kita hafal daripada kecil-kecil. Apa dah? Apa kan? Sini tawadhu, tak mabah, sampai tawadhu. Baik, maksud dia apa? Maksud dia kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Maknanya mula-mula sekali kena niat, tuan-tuan. Niat tu pula kena ikhlas. Niat tu kena ikhlas. Sebab tu Nabi kata man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang hijrah dia nak buat baik kerana Allah, mana niat dia ikhlas sungguh kerana Allah dan Rasulnya, dia akan dapat. Dia akan dapat kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau dia nak hijrah juga, niat dia tak ikhlas, niat dia kerana apa? Di dunia, kerana dunia, yusibuha, dia akan dapat dunia. Awi bera'atin yang kihuha, dia nak hijrah juga, niat dia ada juga, tapi kerana wanita dia nak kahwin, maka dia dapat kahwin je lah, dapatlah wanita tersebut. Kerana apa? Setiap hijrah itu adalah berdasarkan apa yang dia niatkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam konteks ini, bila kita nak hijrah ni, dia kena ada dua syarat. Barulah hijrah kita Allah terima. Barulah hijrah kita ni termasuk dalam kategori ahsanu amala yang disebut dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang sebaik-baik amalannya sudah ada dua ni apa? Yang pertama kita sebut ikhlas tadi, ikhlas. Sebab nak hijrah ni kena ikhlas.
Nak hijrah kena ikhlas. Nawaitu kita tu, niat kita tu. Sebab dia bermula dengan niat. So niat itu kena ikhlas. Waktu yang telah berlalu dalam kehidupan kita selama ini yang kita tak manfaatkan dengan baik, kita sesal sungguh-sungguh dan kita berazam untuk kita memastikan waktu-waktu yang mendatang kita isi dengan cara yang terbaik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena mengurat langkah dengan ilmu. Sebab al-ilmu imam al-amal. Macam mana kita nak beramal kalau kita tak ada ilmu? Contoh baru ni saya nak cerita Pak Haji sikit lah. Kebetulan bila pergi haji ni ibadat kemuncak kan. Haji ni ibadat kemuncak lah. Dalam nak pergi tu susah payah, nak turun punya lama kan. Yang terbaru kalau siapa daftar, saya tak silap saya 138 tahun kena tunggu. Baru daftar 130 tahun nak kena tunggu. Tu dia mati dulu kan. Boleh ni ni dah susah nak pergi dan dapat pergi pula. Allah gembira, tak kira saya dah jumpa seorang pakcik tu umur 82. Dia kata Allah seronok sangat dia datang, tapi kesedihan tu ada juga. Pasal apa? Plan betul-betul nak datang dengan isteri, tapi isteri terlebih dahulu dijemput oleh Allah. So tak ada buat macam mana. Jadi pakcik main seorang dia main dengan anak main teman. Tapi plan memang betul dah dengan api dengan isteri. Tunggu daripada muda-muda dia kata sampai umur 82. Tapi takdir Allah pakcik sawah yang datang. Isteri pakcik dah pergi dah dia cakap tu menangis dan teringat mana baik Zuhur ni, intim Zuhur ni. Mama duk main surau sekali, gendong naik basikal sekali, naik motor sekali, naik kereta sekali. Tiba-tiba pasangan dah tak ada. Dia pula bagi satu ibadat yang dah kita kata kemuncak lah, ibadat haji ni kan. Tuan-tuan, ibadat haji, ibadat kemuncak. Tetapi saya dapati kalau tidak ada ilmu tetap ada problem. Contoh saya berhenti ada jemaah ni, sebab tahun ni pergi haji boleh dikatakan sihat. Sebab dia punya health screening dia, pemeriksaan kesihatan ketat. Kecil maneh dengan bacaan 8 dah tak ada pergi. Siapa yang ada kecil maneh 8 dah tak boleh pergi dah. Dia kena bawah 8. Mana begitu ketat dia punya screening dia. Tu kecil maneh, kalau kecil orang lagi tak boleh pergi dah. Ini dahsyat kejuaraan ni kan. Jadi maknanya tu tengok darah tinggi lagi, tengok jantung, tengok semua. Mana hati tu sihat lah. Cuma sakit-sakit lutut tu biasalah. Tu biasa, tu tak apa, tu boleh pergi lah. Boleh berjalan lah ni. Saya duduk tengok kadang ada jemaah pergi masuk masjid, jalan kedek jalan, pergi ambil kursi, duduk atas kursi, sembahyang atas kursi, dia pada mula sampai habis. Maknanya apa tuan-tuan? Sah tak sembahyang ni? Sah tak? Tak sah. Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia tak berdiri. Sedangkan berdiri itu rukun bagi solat fardu. Bagi mereka yang mampu, dia mampu dah berdiri. Mampu, mana tahu kata mampu? Mobil berjalan tu, mampu lah kan? Cuma mungkin tak boleh berdiri lama. Tetapi kedangkalan ilmu. Pergi haji, ilmu tak ada, sembahyang pun tak sah. Macam mana kita cerita Pak Haji? Tak cerita Pak Haji lagi ni, Pak sembahyang baru. Yang mana yang paling asas ni, lepas mengucap dua kalimah syahadah ni, solat lah. Lepas kita mengucap dua kalimah syahadah tu, solat lah yang kita nak tunaikan. Yang tu pun fail. So macam mana? Sebab tu punca dia selihat tadi ada ilmu. Sebab tu penghijrahan keilmuan itu merupakan penghijrahan antara penghijrahan yang utama, yang pertama. Sebab apa? Al-ilmu imaman amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Jadi moga-moga Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita terus berada dalam majlis ilmu. Kita belajar sungguh-sungguh untuk kita faham apa perkara yang perlu kita buat untuk mendapat mardhatillah. Wallahu a'lam. Okey, baik pada jemaah sekalian, tadi Dr. Suki cakap mula dengan ikhlas pada amal, kemudian ilmu. Kerana kita tahu ilmu ni dia yang membezakan seseorang itu di sisi Allah salah satunya dengan ilmu. Dan maka dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi boleh faham pada kita nak dalam bulan hijrah ni, melangkah ke bulan hijrah ni,
kita mesti memantapkan ilmu, terutamanya di dalam ilmu untuk kita memperbaiki amalan-amalan wajib kita. Tak ada guna kalau kita beramal tapi tak ada ilmu. Itu ada dalam satu mata Dr. Suki dia sebab apa dia? Amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalan ditolak, tidak diterima oleh Allah kerana tidak bertepatan dengan ilmu yang sebenar seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah bersiaran hampir 50 minit. Kita berada di fasa penghujung. Jadi Ustaz tidak berhajat untuk menarik panjang pasal Dr. pun daripada jauh tadi ke penatan, tuan-tuan pun agak penat juga. Jadi insya-Allah pada malam ni Ustaz nak baca beberapa satu soalan dah sampai pada saat ni, insya-Allah mudah-mudahan yang bertanya ni tentang soalan apa dia kata, ada soalan ramai orang berhijrah dan mencapai kejayaan ataupun kehidupan lebih baik, tetapi dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut tiada lagi hijrah selepas ini. Bolehkah hijrah seperti ini dikaitkan atau dianggap sebagai mengikuti sunnah Nabi SAW? Mungkin Dr. Suki boleh tolong perjelaskan. Jadi dok faham tidak ada hijrah dah selepas daripada ini, tapi boleh tak dikaitkan dengan hijrah tadi dianggap sebagai mengikuti sunnah Nabi itu sebagai hijrah? Allah alam begitu insya-Allah. Itulah soalan dia tanya pada kita pada malam ini. Mungkin Doktor boleh tambah, mungkin di segi persoalan dia lebih kepada Nabi kata tidak ada hijrah dah lepas daripada ni, macam mana kita nak buat supaya hijrah itu tidak mati dan terus berpanjangan? Adakah salah satu kita menghidupkan sunnah Nabi SAW? Itu sahaja antara tuntutan dia, insya-Allah. Okey, terima kasih. Payah soalan. Nak jawab? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang saya sebut tadi bahawa hadis Nabi SAW kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dia merujuk kepada hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun perpindahan hijrah ini, adakah dia valid? Kalau kita sebut dah hijrah tempat ke tempat. Tuan-tuan semua asal sini kan? Atau berhijrah ke sini? Hijrah asal mana? Kemboja. Hijrah Kemboja. Tuan-tuan, hijrah kan? Manakah Nabi kata tak ada hijrah? Pasal ada hijrah lagi. Hijrah ini sebenarnya satu perkara kita kena faham hadis tu. Nabi bukan larang hijrah dah. Nabi tak larang hijrah. Sebab hijrah yang dalam konteks berpindah ni tempat ke tempat itu dia masih valid. Valid dalam keadaan tertentu. Contohnya orang dia merantau nak ubah kehidupan dia boleh hijrah. Ya. Ini landing ke naik? Landing kan? Boleh jam hak mana landing, hak mana lipat sampai tahapnya tu kira dahsyat nah. Saya tak tahu naik ke turun, tak tahu. Yang bunyi ya. Tuan-tuan, Almarhum Dr. Muhammad Saqil Al-Buti dalam kitab beliau Fiqh Sirah An-Nabawiyah, beliau kata apa? Hatta hijrah tempat itu masih valid sampai kiamat dan kadang-kadang jadi wajib. Hijrah tempat jadi wajib. Jadi wajib macam mana? Kalau dia berada di Darul Kufur, tempat yang tak boleh beramal dengan Islam. Contohnya lah dia berada negara kafir, kan? Orang di situ memang tak membenarkan langsung orang Islam ni beramal dengan Islam, nak sembahyang pun tak boleh. Contohnya, maka kata Syekh Dr. Muhammad Saqil Al-Buti, waktu itu orang di situ wajib berhijrah ke tempat lain. Maknanya konteks hijrah tu masih wujud, bukan tak ada. Bukan tak ada. Sebab tu kita kena faham apa yang Nabi sebut tu. Nabi sebut yang tak ada lagi hijrah tu adalah merujuk Mekah Madinah. Nak hijrah apa lagi? Mekah dah negara Islam, Madinah negara Islam, dah laksana Islam dah, tak ada kepentingan hijrah lagi. Tetapi kalau sekiranya ada kepentingan, contohnya macam kata Syekh Buti tadi, kalau kita berada di tempat yang tak boleh melaksanakan Islam, negara kufur, maka waktu itu kita wajib berhijrah ke tempat lain untuk kita melaksanakan Islam juga, merupakan jihad juga. Kita datang bagi ilmu, merupakan jihad juga,
Usaha kita. Bahkan Nabi kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Siapa yang melalui satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Hingga kata para ulama, kalau orang tu dia keluar rumah nak tuntut ilmu, tiba-tiba dia mati tengah jalan, matinya dapat mati seolah orang yang berjihad. Maknanya matinya dalam bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat pahala di atas apa yang dilakukan itu. Jadi dua jihad ini, jihadul waniyah, ini perlu diteruskan. Sama ada kita berpindah atau tak berpindah, duduk di situ atau duduk di mana, maka dua inilah yang perlu diteruskan. Adapun bab berpindah tadi, ia tidak ada masalah. Ianya bergantung pada situasi dan keadaan untuk kita berpindah. Terutamanya wajib berpindah kalau untuk menegakkan agama yang tak dapat dilaksanakan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Saya harap mudah-mudahan terjawab soalan yang ditanya oleh para jemaah. Jadi kita rasa apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz jelaskan tadi dah cukup faham dah tu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan walaupun kita dah sudah tidak ada berhijrah yang berpindah daripada tempat ke tempat lain, walau bagaimanapun hijrah kepada kebaikan senantiasa berlaku. Dan mudah-mudahan insya-Allah bersempena kita berada bulan Muharram ni dengan mengingati sejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berazam dan meletakkan satu tekad untuk kita terus menjadi seorang yang betul-betul berhijrah kepada kebaikan dan memastikan supaya istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan. Kerana istiqamah itu adalah satu yang disebut sebagai pentingnya untuk kita meneruskan urusan ataupun kerja-kerja dakwah yang ditinggalkan oleh kasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita menutup program pada malam ini, saya minta yang berbahagia Dr. Suki memberi pesanan ataupun penutup pada malam ini, kata-kata nasihat beliau pada kita. Mudah-mudahan menjadi buah pesanan, ingatan kita untuk kita terus melangkah kaki kita kepada hari-hari yang seterusnya di dalam keadaan benar-benar seorang yang berhijrah inginkan kepada kebaikan. InsyaAllah termohon Al-Fadhil Dr. Suki memberi nasihat dan kata-kata penutup pada malam ini, insyaAllah. Fadhil masykur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita nak lihat kepada antara hikmah yang dilakukan oleh Nabi SAW, perkara-perkara penting yang dilakukan oleh Nabi masa hijrah, dua benda yang saya sebut. Yang pertama, dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai ke Madinah, Nabi bina masjid. Jadi nak menunjukkan kepada kita, dalam penghijrahan ini, hati kita kena terikat dengan masjid. So, yang paling utama dalam hidup kita ni, surau masjid ni, kita kena imarahkan betul-betul. Kita kena jadi ahli masjid, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, maka inilah tempat kita yang paling utama. Ini itu utama. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada kita. Yang kedua, Nabi buat apa? Nabi mempersaudarakan. Nabi bawa kasih sayang, bawa persaudaraan. Jadi di sini juga menunjukkan pada kita bahawa kalau kita nak masuk syurga, tuan-tuan, kita kena ada perkara ini. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah cantik, hubungan dengan manusia pun kena cantik. Barulah kita dapat insya-Allah masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla yang merupakan idaman setiap manusia. Tuan-tuan, dalam nak mendapat kedua-dua perkara ini, saya nak bagi satu formula lah buat penghujung ni. Kita kena melaksanakan TM. Bukan Telekom Malaysia. TM ni tahu dan mahu. TM, T tahu, M mahu. Jadi nak melakukan penghijrahan, nak imarahkan masjid, kita nak bagi sayang dengan sahabat-sahabat kita, yang pertama tahu kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Bila dengan ilmu tu kita dapat buat dengan cara terbaik. Contoh, bila kita jumpa kawan, Nabi ajar apa? Bagi salam. Okey, salam, senyum. Pas senyum, sabar, 3S. Kalau kita tak ada ilmu, kita bagi salam, tengok kawan tu buat tak peduli kat kita, oh kita pun ingat dia seorang yang boleh buat macam tu. Kita pun akan hati lah, kita pun tak akan bagi salam kat dia dah. Tak.
kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Dia suka kata suka, kita tetap nak menghubungkan tali persaudaraan dengan sahabat kita. Kita bagi salam, kita senyum dan kita sabar. Lama-lama okey ya. Sebab Nabi beritahu bahawa salam itu boleh mengeratkan kasih sayang. Dalam hadis Nabi kata la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak dianggap beriman sehingga kamu berkasih sayang. Lalu kata Nabi, awala adullukum ala syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku ajar pada kamu satu perkara, kalau kamu buat boleh menjalinkan kasih sayang antara kamu. Apa dia? Afshus salam bainakum. Jabarkan ucapan salam. Jadi itu tuan-tuan. Jadi kena ada ilmu, tahu. Tahu tu kan ilmu. So kita kena belajar. Kena selalu duduk dengan ilmu supaya kita tahu apa lagi benda nak buat, apa lagi berhukum syarak. Ada hak kita buat itu bertepatan dengan hukum syarak. Sebab Nabi kata man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang buat satu amalan yang tidak berbaksikan apa yang Nabi ajar, maka amalan tersebut rejected, tidak diterima, tertolak. Jadi kita nak ada ilmu. Satu. Yang kedua, mahu, ada kemahuan, ada keinginan, ada niat tadi. Sebab kalau tak mahu tuan-tuan, tak boleh buat, surrender. Dia tak nak. Ajak pergi kuliah tak nak, ajak pergi masjid, ajak apa pun tak nak. Keinginan tu tak ada. Agak-agak boleh ubah lah, boleh hijrah lah. Kalau orang nak tak nak, tidak mahu, maka kita tak buat apa-apa. Sebab itu ada pepatah Cina, dia kata apa? Kalau kamu datangkan kepada aku 1000 orang, dia mahu belajar, mahu, aku boleh ubah dia jadi pandai 1000 orang. Tapi kalau kamu datangkan kepada aku seorang, tapi dia tak mahu, aku surrender, aku tak buat apa-apa, walaupun dia seorang. Itu pepatah Cina. Dalam bahasa Cinanya, wapu je tahu. Itu bahasa Cinanya. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam, sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati Allah oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak dengar Ustaz cakap Cina. Sebelum ni kita ada buat program online tak perlu bunyi Cina. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Suki di atas kesudian hadir pada malam ni, dan insya-Allah lapangan kita cuba datang pada masa-masa akan datang. Begitu juga dengan pihak pengusaha surau, saya menyusul 10 jari, mohon keampunan, kemaafan jika ada tersilap di segi tutur bicara sepanjang saya menguruskan program pada malam ni. Terima kasih pada ibu ayah sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh para malaikat dengan sebaik-baik catatan. InsyaAllah pada malam ni kita cuba ambil apa yang Ustaz sampaikan tadi untuk menjadi pegangan kehidupan kita, untuk kita terus melangkah menjadi seorang yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Bersempena kita menyambut bulan hijrah ini, bukan sekadar umur kita meningkat, tapi pastikan amalan kita kualiti insyaAllah. Bagi memastikan kualiti amalan kita, seperti mana yang Al-Fatih untuk Suki sebut tadi, ilmu terpenting sidang perhatian sekalian. Maka dengan berteraskan dengan ilmu insyaAllah, mudah-mudahan kita senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu pada malam ni. Sepanjang kita bersiaran hampir 1 jam lebih pada malam ni, daripada saya memohon kemaafan. Kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.